bangsa. Lihatlah budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Borak-borak mari kita bergurau dan senang sambil belajar. Jom borak lagi, ini hanya sekadarlah hiburan. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Borak-borak sini, banyak cerita kita dengarkan. Borak-borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Para pendengar Borak Seni 3, episod kali ini dibawa khas oleh ejen hartanah Propnex, Yasmin Hepburn Hebat. Nak beli rumah, nak jual rumah, tidak tahu bagaimana untuk menguruskannya? Pemilihan rumah yang terbaik untuk anda serta prosesnya. Carilah ejen Yasmin Hepburn Hebat dengan hubungi di talian 90519015. Tak cuba, manalah tahu. Cubalah. Hai, kembali lagi kita ke episod ketiga, balik ke studio, Aziz. Apa khabar, Borja? Iya, baik. Kita Awak baik? sedang, Alhamdulillah, bulan Ramadan ya. Dah buka puasa? Oh, Alhamdulillah, dah Okay. kenyang, dah ngantuk pun. Ready for the show? Ready for the show, Okay, yes, for let's sure. go. Borak sini, banyak cerita kita dengarkan. Borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Apa khabar semua? Salam sejahtera, salam bahagia kepada anda semua. Selamat berpuasa, salam Ramadan. Kembali lagi kita bersama dalam episod kali ketiga Borak Seni yang bertemakan inspirasi seni kita. Episod apa kali ini? Kita nantikan topik sebentar nanti. Aziz, Ya, saya, Borja. awak ni makin berseri tau, Aziz. Oh, macam mana tu seri dia? Saya tak tahu aura pesta perdana tu masih ada. Masya Allah. Tu dah lepas Borja. Still Still masih. Okay, alright. Oh, nampaknya kita kembali lagi, kita jumpa lagi. Nampaknya bagi episod-episod akan datang kita akan jumpa lagi. Topik-topik yang semakin hangat, ramai yang ingin tahu. Tapi bagaimanapun, program ini juga dibawakan oleh Variasi Performing Arts dan juga disokongi oleh Technical Pro kita, iaitu Illunia Studio dan juga grafik oleh Kazam Production. Okey, walau macam mana pun hari ini kita sangat bertuah sekali kerana kita juga akan dapat tetamu-tetamu kita yang bersama kita hari ini untuk kita kupas, kita bongkar, kita bincang tentang topik-topik yang hangat. Tapi walau macam mana pun, tadi awak suka tak dengan lagu tema tadi tu? Lagu tema tu saya suka sangat Borja. Borak seni. Kata orang tu very catchy. Sedap tak suara saya? Sebab tu saya nampak awak joget tadi. Sedap kan? Saya suka pasal seni kata ni saya tulis. Okay, kita proceed Okay, rebranding. Okay, walau macam mana pun saya nak kena kasih kredit. Lagu tu digubah oleh Aidil Akmal dan dinyanyi oleh penyanyi kita macam biasalah, Kid Zir Salim. Hebat kan? Ini saya kata talent, local talent Singapore, truly Singapore. Ini dia. Betul. Baiklah, jangan lupa untuk kongsi dan like media sosial, Yep. Facebook, Instagram atau lunsuri ke laman www.variasi.sg. Yeah. Kalau anda terlepas dengan episod-episod yang lalu, Borak Seni boleh didapati melalui saluran YouTube dan Spotify Variasi Performing Arts. Ya, jadi kalau minggu lepas kita cakap tentang muzik Melayu Millionaire. Betul tak? Saya rasa para pendengar kita juga sangat terkesima dengan perbualan dan perbincangan oleh penyanyi-penyanyi kita. Ajul Anwar dan juga Anti. Tapi yang hari tu saya nak nyanyi tu, korang stop tu. Yang terakhir aja lah. Masih lagi lah nak nyanyi. Lepas ni Stop it lepas ni nyanyi. Okay, walau macam mana pun saya nak cakap pasal Anugerah 2021. Apakah komen anda setelah kita lihat empat finalis kita dan satu telah dinobatkan sebagai juara Anugerah 2021? Bagi Aziz, Aziz rasa macam bakat-bakat Singapura ni semakin berkembang. Jadi semua finalis untuk anugerah pada hari itu semuanya sebenarnya hebat-hebat belaka. Betul. Boleh menyanyi macam kita. Okay, awak saya rasa anugerah yang lagi 20 tahun akan datang.
Saya rasa bukan tak ada penonton je, producer pun tak nak tengok awak. Kamera je lah depan. Tak apa. Ni saya proof Awak awak kan wrong GK. tau. Oh, G. Gila kuasa, semua nak. Oh, tak. Time tu nyanyi, tak kasi nyanyi. Semua cuba. Okey, bagi saya empat finalis ni memang berbakat. Betul. Memang saya rasa sebagai seorang penonton yang juga kononnya mengadili peserta-peserta kita ni macam AC Iskandar ni, sebenarnya dia mempunyai suara yang begitu unik, suara yang tersendiri. Suara dia? Dan yang saya terperanjat tu bila AC Iskandar sebenarnya buat rap. Oh, ya. Tempat tu. Bro, you boleh buat rap, you know. Aku sering cakap dengan dia tau, kau boleh buat rap. You know, dia cakap aku hanya ada berapa saat untuk bernafas tarik tinggi. Bayangkan kalau Aziz yang nyanyi macam tu, suara terus hilang, pancit terus. Oh, nak sedih juga dah ni. Lepas tu saya rap tau. Dah saya rap. Dan tak sangka juga dua band yang telah dinobatkan, yang pertama, yang kedua memang sangat very kompetitif lah. Kalau kita tengok OMA dan juga band Saat tu, sebenarnya mereka mempunyai identiti masing-masing. Betul tak? Dan sebab itulah pengadil kita ni sukar untuk memilih mereka. Betul. Tapi pun nak tanya. Roger, awak punya favourite atau orang tu apa tu finalis kegemaran awak siapa? Of course lah, saya suka OMA. Sama lah kita. 1 meter apart. Pasal saya memang dah tahu bila masa uji bakat tu lihat Takif masuk balik Bukan masuk balik, maksud Takif berada di pentas audition tu. Saya rasa dia memang ada harapan. Kerana saya mengikuti Takif ni sejak kecil tau. Bukan saya kecil, tapi dia yang kecil. Masa tu masih anak-anak lagi, lagu Arik. Ingat tak? Saya cakap budak ni ada harapan. Memang betul bila masuk anugerah ni, oh my god, OMA, Akif boleh menyanyi. Dan Alhamdulillah nampaknya keputusannya memang sangat adil. Dan itulah rezeki OMA. Tahniah OMA. OMA. Dan itu betul. Saya pada special untuk awak. Oh, apa tu? Takif baru mesej saya. Oh, mesej ingatkan dia ada kat yes, studio. tapi bukan untuk awak, untuk para pendengar dan juga penyokong-penyokongnya. Kita dengar pada Takif OMA. Dan terus kita bongkarkan. Hi everyone, Takif here from 1 Meter Apart, OMA. I would like to say thank you to all the people who have supported us this far. And please stay tuned for whatever coming next for us. Thank you very much, guys. Congratulations, bro. Thank you so much, Takif. Itulah Takif. Selamat berpuasa, Takif. Alright, semoga anda berjaya selalu. Dan kalau kita cakap pasal topik kita pada kali ini, iaitu suara emas. Suara emas ni, Aziz, bukan untuk para penyanyi je. Suara emas tu dimiliki semua orang, termasuk saya. Ni suara emas tau. Nak tahu kenapa? Kenapa? Tak ada orang boleh buat suara macam saya ni. Orang ingat saya nyanyi asli lagu dandong, tapi sebenarnya saya mengacara. Ini suara emas orang kata. A golden voice. Golden voice. Kita tak ada bezanya lah gitu. Nyanyi dengan berbual pun sama. Yes, you bukan hanya golden voice, tapi you the karat voice. Yang dah downgrade, dah jadi karat. Awak awak tunggu nanti kalau Ramadan, final show saya betul-betul menyanyi. Okay, macam mana pun kan, kita lihat adakah perkhidmatan suara emas, host-host di majlis-majlis masih relevan dan diperlukan, atau sekadar filler saja di majlis. Dengar tu, filler saja. Orang Melayu kata, buat syarat je bro, bang MC. Kita tahu lebih, jom bersama tetamu-tetamu undangan kita selepas ini dalam segmen Kita Kupas. Dan terus kita bongkarkan. Kita kembali lagi dalam segmen Kita Kupas bersama tetamu-tetamu undangan bagi episod 3, iaitu Suara Emas. Siapakah milik suara emas ni? Saya. Kita pun nak tahu. Bukan awak. Kita pun ada lagi yang suara emas di sini. Ini dia tetamu-tetamu kita bagi episod 3 Borak Seni dari Arjuna Entertainment. Yeay! Selamat datang untuk Tauke Arjuna Entertainment Tauke dia. dulu, Untung saya dapat tauke dia.
kita. Arjuna. Salam Ramadan semua. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Dah berbuka semua. Sudah. Dan kita ada bersama dengan kita adalah Ibrahim Noh. Hai, terima kasih kepada Borak Seni yang sudi menjemput kami di podcast pada hari ini. Terima kasih. Nama korang ni macam penyanyi tau. Satu Arjuna, Ibrahim Noh. Nama-nama klasik. Tapi kalau betul-betul nak tengok, kita tak live camera lah Handsome Belaka lah saya suka nama-nama macam tu. Macam nama Raja Hamzah gitu lah. Raja kan. Jauh dia punya beza dia. Arjuna dan Raja Hamzah. Jauh Zee, betul. kalau kau tengok nama aku Raja Apa? Hamzah ke Sultan lah Kita ada Arjuna, pahlawan. Wow. Boleh. Datuk Bentara. Saya? You Mak Inang bawa lagi dah cuci. Okay. Okay. Yelah, kita bertanya khabar pada Arjuna dan juga Ibrahim Noh. Nak tahu juga sebenarnya perkembangan Arjuna Entertainment sekarang. Sekarang Ya. perkembangan ya, bro, Kalau cakap pasal perkembangan kita ni ada sikit slow sikit pasal COVID. Sejak tahun lepas bro, tapi alhamdulillah tetap bersyukur kerana ada peluang jugalah. Rasa macam sebulan sekali gitu kita dapat kata orang berdiri bersama. Alhamdulillah. Untuk menjayakan majlis-majlis. Alhamdulillah. Tapi mesti ada jarak juga Tu harus ada Penting. berdiri bersama. Tetap ada jarak juga. Tapi dia punya energy kena ada kata orang tu walaupun ada jarak ke kita tentang Energy dari segi maintain kata orang energy. nak entertain tu mungkin ada sikit tak macam dulu lah bro. Kekok lah rasa kekok ada tak? Rasa Ada kekok ni lain pasal kebanyakan kita nak harus nak kena cakap pasal kata orang apa dia punya macam term and condition tu apa panggil? Itinerary. Bukan macam nak kena Peraturan. Peraturan-peraturannya. Kan sentiasa nak kena cakap Betul, benda, nak betul. kena duduk, nak kena tak boleh diri, tak boleh pergi meja ke meja. Tu sentiasa nak kena ada lah. Lagi-lagi apabila baru start je COVID, itu bila kita dah boleh buat wedding, itu very strict lah. Very strict. Very strict. Very strict. Jadi macam floor manager akan datang ke kita habis nanti ingatkan kita suruh orang pakai face mask. Yes, a lot of things. Dah macam announcer shopping mall pula. Betul. It's true. Dah macam announce lah. Senang cakap bukan MC, bukan hosting lah. Just announce. Kita pun naik bosan skrip yang sama je kan. Kita tak boleh buat macam apa yang kita lakukan selalu. Kita tak boleh buat macam entertain people to mingle around with people. Tak boleh buat games, tak boleh apa, and kita tak boleh performs. Ui, bosannya. A lot of things. We just host by announcing je lah. Very simple lah. Very simple lah saya cakap. Very simple. Itu Tapi cabaran kita sebagai pengacara majlis selalunya kita rasa bersyukur pasal sukar untuk kita diberi peluang kalau kita bukan kata orang under apa orang panggil event hall punya in-house internal punya DJ lah. Kalau in-house DJs now pasal orang dah tentu definitely orang akan panggil satu kali datang atau kali pergi kan. Tapi kalau kita dijemput oleh pengantin. Okey. Tomak pengantin pasal dah ada DJ kat dalam kan. Tapi orang tak nak nak kita alhamdulillah. Tetap kita bersyukur lah Alhamdulillah. Itu dia. Kita pun nak tahu setuju tak kalau kita kategorikan host atau pengacara sebagai suara emas? Mungkin nak dengar daripada Ibrahim Noh dulu. Korang faham kan suara emas tu apa kan? Mungkin boleh terangkan sikit. Jangan buat suara awak Suara emas ni sebenarnya dia terpilih tidak. Suara yang beza, yang ramai orang tak ada mungkin, atau dia ada dua personality. Macam sekarang je lah. I think kalau you dah pegang mic, suara DJ semua keluar kan, suara host. Tapi bila kita berbual secara peribadi, suara sendiri yang keluar. Itu suara emas. Ataupun mungkin suara emas kategori sebagai penyanyi lah. Yang susah nak dapat suara macam tu. Itu suara emas. Cik. Betul. Okay, suara emas untuk DJ, saya rasa iyalah. Kerana lagi-lagi orang yang kira tak biasa berbual, lagi-lagi orang yang introvert. Jadi untuk berbual di depan kalau ramai tu, orang yang ramai tu begitu nervous sekali untuk mereka. Jadi untuk tempuhi cabaran tu lah at the start memang susah lah. Jadi untuk diorang introvert macam kat rumah diorang tak banyak berbual, tapi dekat event diorang kena banyak berbual. So itu merupakan personality yang lain lah, betul-betul lain. So kira korang ni over extrovert lah. Untuk saya introvert. Ya ke? Dia macam mana jadi DJ kan? Pasal ada orang yang kira ajar mentor saya lah. Ni mentor saya, You Arjuna. break the ice. Alhamdulillah. Baguslah kan. Saya rasa orang yang introvert ni saya nak hantar semua pergi Arjuna Entertainment. Nanti diorang boleh Biar diorang belajar sesuatu. Okay, macam you over extrovert. Saya belajar pada awak. Kan kena.
Saya rasa tentang keberanian tu mesti ada, keyakinan tu mesti ada, kan? Betul. Bagaimana pula dengan Arjuna? Kita pula dengar Dari segi suara. daripada segi suara Macam awak Mas. cakap tadi, macam si siapa? Tak pernah aku nama tak kenal. Roger. You call me bro je. Broja. Okay. Macam Broja cakap kan ada dua suara sebenarnya. Suara emas macam suara emas, kalau nak dengar suara emas saya, kepada anda semua yang sudi mendengar suara-suara ini, Kan? it's a bit different. Wow. Kalau berbual yang biasa, it's a bit different. So it's two kind of personality selalunya kalau dari segi suara lah. Suara emas. Tapi apa yang saya diajar dulu dengan seorang yang dah arwah kalau boleh kalau kita nak mengacara sesuatu tu, kalau boleh be yourself. Betul. Dari segi suara, be yourself. Kalau kita memainkan dengan suara kita jadi kekok, nanti misalnya macam let's say saya ingin pada anda yang ingin berkaraoke, bolehlah tampil ke hadapan. You memaksa diri you know, you nak try to do Try your best lah, sound. kirakan tu lah. Kalau you buat suara macam biasa, kepada anda ingin berkaraoke, bolehlah tampil ke hadapan, jangan malu, jangan segan, this kind of thing. Itulah suara emas tu. Your voice lah. Your own voice. Tapi kalau betul kita buat suara biasa, boleh juga. biasa. Boleh. Lagi better. Lagi better. You know, for me it's better lah. Dia tak korang. forcing, nanti bila dah sampai 4-5 jam dah penat. Yes, betul. It's Kan? true. Because you are not just be yourself, tapi you fakekan diri you. Ya, betul. Okay, kita akur dan juga tidak dinafikan, orang Melayu ni sangat berbakat. Betul tak? Cakap pasal seni, orang Melayu kita lah. Kira Betul. dia buat show, dia champion dari segi apa saja persembahan ni. Tapi bila kita cakap pasal DJ atau MC di majlis perkahwinan orang Melayu ni, yang selalu dikatakan, oh it's a must, mesti nak kena ada dekat dalam majlis kahwin Melayu ni. Relevant ke? Ataupun it's just like, you know, just for the sake of having the host kat dalam majlis tu? Komen anda. Okay, so kira DJ dan MC untuk majlis orang kahwin kira sama juga dengan majlis-majlis kira yang oleh orang Cina, their weddings dekat hotel, sama juga, tapi kelainan dia mungkin DJ dan juga MC di majlis orang Melayu adalah kita tahu adat Melayu. Lagi-lagi mungkin apabila majlis persandingan kita tahu mainkan lagu-lagu pengantin yang boleh kira memeriahkan lagi lah suasana, dan juga kita ada lagi adat Melayu tu kat situ. Jadi kalau compare dengan orang Cina wedding, itu kira adat dia lain lah. Jadi untuk kita ada banyak adat resam yang kita harus ikuti, dan mungkin kepada budak-budak muda kita boleh ajar mereka yang ada adat tersebut di majlis orang Melayu. Bila cakap pasal adat tu, kena peka dengan adat-adat dari segi persandingan sampai akhir, atau adat dan adab sebagai seorang pengacara? Saya rasa adat dan juga adab sebagai seorang pengacara, dan juga saya rasa majlis juga tentang majlis orang Melayu yang penuh dengan adat, iaitu dengan mungkin ada tepung tawar di mana kita hanya boleh lihat adat ini di perkahwinan orang Melayu. Itu yang kira saya rasa special lah. Okey. Kenapa hanya di majlis kahwin aja? Kalau kita lihat host-host ni tampil di majlis kahwin, majlis koprak, majlis kahwin. Kirakan mereka ni macam kononnya pro Malay MC lah, kalau kata kasar lah. Kenapa you all tak tunjukkan bakat you lebih daripada tu? Anugerah Screen, TV talk show, we need MC, you know. Kita perlukan host-host. Kenapa? Ini semua peluang lah. Bagi saya is peluang lah. Kalau macam ikutkan dari segi peluang di Singapura ni terlalu banyak dan mungkin terlalu ramai pengacara-pengacara yang berbakat, yang mungkin yang dah tumbuh, silih berganti banyak. So bagi saya peluang kalau diberi pada seseorang itu, saya rasa lagi better lah kata orang. Kalau maaf cakap kalau ada certain station tu dia cuma panggil ini orang je. Itu kan peluang memilih tu. Saya tak cakap memilih ya. Betul lah. Cakap lah. Dia cakap benar, dia cakap aku tak cakap. Aku cakap Mic rosak. Dia je. So for me sebenarnya ramai. Sebenarnya ramai open lah, betul lah. Ini sebenarnya ramai. Takkan pelakon tu je kan. Mesti nak pelakon lain juga kan. Jadi pun boleh jadi pelakon kan. Kenapa tak diberi peluang pada pelakon ni? Kenapa dia je? Something like that. This kind of thing. Tapi ada juga orang yang kira jadi DJ MC untuk orang kahwin adalah passion. Passion minat. Yes, correct. Dia tak mengejar kira popularity, kira nak keluar TV, tapi ini semua hanyalah sekadar passion sajalah. Lagi-lagi untuk saya bila dalam Arjuna Entertainment, kira saya tak ada any experience at all. So
Arjuna Entertainment punya style ataupun trademark adalah kita actually tarik orang-orang yang tak ada experience. Dan kita ajar mereka tentang DJ dan juga MC. Itu saya rasa Itu yang namanya kelainan. peluang. Peluang juga. Peluang lah. Saya ingat peluang. Kalau diberi peluang, itulah maksudnya kita boleh nampak dia punya tu kan. Kalau tak diberi peluang memang tak ada peluang langsung kan. Betul tak? Beza dari peluang dan memilih. Betul tak, Zee? Betul sekali. Kenapa awak tak saya? Saya tak memilih. Saya tak memilih. Saya beri peluang. Pasal kalau macam kita ada passion pun, Betul. kalau kita ada minat pun, tak diberi peluang pun tak guna. Betul. Jadi kalau ada diberi peluang, baru passion tu datang pun it's another way, no? Betul. Diberi betul, peluang dan betul. aku dah tiba-tiba aku minat je jadi gini. Betul. Saya suka tadi Ibrahim cakap tadi tu. Arjuna Entertainment sebenarnya mencari dan mengambil bakat-bakat muda yang zero to hero, orang kata tu. Dan latih mereka untuk menjadi sesuatu atau seseorang pengacara yang efektif. Saya suka tu. Itu matlamat yang kita nak kan. Betul. Mhm. Tapi untuk menjadi seorang host atau pengacara ni bukan mudah. Kita pun nak tahu apakah persediaan dan persiapan untuk menjadi host untuk acara-acara. Apakah persiapan yang macam korang lalui untuk berdepan dengan orang semua berbual? Okay, persiapan sebenarnya apa yang saya lalui dengan berbagai-bagai pengacara yang telah bersama saya one of them is Ibrahim, dah lama, I think almost 10 years already. I think 10 years. Wow. With me zero knowledge. With zero knowledge yang pegang mic masih menggetak lagi. You know this kind of thing. So, Serious ah? Saya suruh dia assist saja. Okay, For me okay. for the start, saya cakap dengan dia just be yourself. Okay, betul, Just betul. assist saya je. Betul. Senang cakap sparring dengan saya je. Betul. So whatever saya cakap kau jawab mungkin Prem daripada mana? Prem jawab daripada ni. This kind of thing. So from there dia akan lawan dia punya stage fright dulu. Betul. Important stage fright dia. Betul. Kan awak mentor kepada Ibrahim juga lah. Alhamdulillah kalau dia rasa itu kalau dia rasa itu bagi saya lakukan kerana dia menunjukkan minat dia. Bukan setahun, 2 tahun tapi terlalu lama. Jadi bila Juna lepaskan Ibrahim untuk jadi host, kasih jadi lebih independen Ya. persiapan awak macam mana? Okay, persiapan saya bila saya mula-mula nak jadi MC memang susah, memang payah sekali kerana macam saya katakan depan orang dah lah pegang mic menggeletar tapi tak tahu apa nak cakap. Lagi macam saya kat rumah Juna selalu kita praktis. Kita ada skrip kita mulakan daripada skrip dulu, tulis dulu dan juga ulang-ulang the script. Sampai saya rasa macam betul-betul confident. Habis kat majlis kita kena selalu trial and error. Selalunya memang banyak cabaran. Memang every majlis ada je salah saya. Macam salah sebut nama lah. Biasalah tu. Ada salah sebut nama pengantin at the start lah. Tapi macam Juna dia selalu support saya, selalu ajar saya every majlis. Jadi itu yang buatnya tak senang tapi kita belajar lah daripada kesilapan kita. Betul. Jadi pelan-pelan lah kita akan jadi lebih baik lagi. Apa persiapan awak pula Aziz bila nak kena mengajar dengan saya? Persiapan saya. Nak kena elak berentam? Kena kutuk? Saya kalau nak mengacara dengan awak, saya siapkan diri untuk terimalah Mempertahankan diri lah. segala komen-komen yang akan awak berikan kepada saya hari ini. Saya macam dah bersedia lah untuk tu. Jadi itulah persiapan saya sebenarnya. Saya boleh tepis balik Aziz dulu start dengan apa? Kira berlakon ke atau? Tak, saya mulanya sebenarnya memang host lah. Tapi host untuk English. Rancangan kanak-kanak. Tak. Macam school host. Macam buat persembahan kat sekolah. Saya host more to English sebenarnya. Melayu tak berapa bagus. Tapi dah masuk variasi ni saya banyak belajar bahasa Melayu daripada mereka. Jadi saya terima kasih kepada variasi. Dia ada English Pro Ya pro, yes. Tak pro. Masih ada sasaran juga sebenarnya. Betul. Turun pertama sekali tu dia punya S kena betul, dia semua. Kita cakap pasal ni saya pun nak tahu betul tak kalau kita nak jadi seorang host ni kita kena ada suara yang baik, nada yang baik, ritma yang baik untuk kata orang tu jadi seorang host yang sedap didengar kata orang. Atau orang kata betul triple S. Saya shoot sendiri, betul ke? Ke atau kita sendiri come from our own passion? Kau nak kena kaku ke? Kalau terasa tu terasa lah Sebenarnya that's a good question actually. Tapi bagi saya saya rasa macam tu benda is naturally will come up kita tak boleh rasa too stress about that. Macam aku suara sedap tak? Dia ni tengok aku sedap, macam tak sedap suara aku. That is where you akan down yourself. For me you just buat je.
that is another way lah. Kalau macam you nak improve yourself, you akan belajar dari segi tonasi, you know, even vocalist pun nak kena belajar daripada tone, daripada apa semua. So for us pun nak ada lenggo. Actually by right, Zack to Zack pun yang cakap tu kan, dia pun cakap, mate, kau ajar budak kau dari segi tone. Then don't just speak out. For me, I will listen to you. Yes, correct. But we got our own way. For me, I'm more onto like lawan stage fright dulu. I don't like you to macam, okay, kepada anda yang ingin macam you are too stressed for your voice. Try too hard Try orang try yeah. too hard. You try to fight your stage fright. From there you akan keluarkan watak-watak you. Because for us as an entertainer, kita bukan hanya sekadar formal brain Kita kadang-kadang kita lain kanak-kanak, budak-budak. So games budak-budak. If you happy and you know you clap your hand, you dah jadi budak-budak. Walaupun I bisa mulut gini, I dah jadi budak-budak. Betul lah, betul. Kita So macam this kind of kadang thing. We change the blend character lah. audience, is it? Blend Yeah, the audience. kita kalau ada games kita ada Okay. kita ada for kids kan. So I from watak ni akan jadi watak ni. So Brian pun have to join me like that. So we cannot just focus on formal voice only like. Kita change character and personality Yes, lah. Wah, bukan mudah tau. You have to switch Mudah, betul. personality dalam masa yang singkat. Yes, betul. Kata orang kena tahu kita punya audience Kan? Kita betul, jadi seorang pengacara. Saya rasa itu persiapan je. Kita pertama nak kena tahu siapa audience kita sebenarnya. Homework. Betul lah Majlis tu bagaimana, tema dia apa. Betul tak? Betul. Kalau tema dia party, betul-betul party. Bisa. Sekali you start, tuan-puan hadis sekalian, Boring dah tu, selamat tukar party datang dah. semua ke majlis. Tiba. Tak kena Tiba tak kena. Habis macam-macam pakai habis. gaun-gaun tu macam kayak woman terus macam aku nak pergi siap pakai hijab balik. Oh, okey. Nampaknya kita dapat pengetahuan ni info-info, tips-tips lah daripada Yalah, Arjuna dan Ibrahim tentang persiapan, kesediaan mereka sebagai seorang host. Apa yang perlukan kita seorang host ni sebenarnya kalau kita tahu bukan saja persiapan dari segi praktikalnya atau presentasinya, tapi perkataan-perkataan, penggunaan bahasa-bahasa Melayu yang betul. Perlu tak rasanya? Relevan tak? Okay, kalau dari segi majlis, tengok majlis lah Prim Majlis lah. Kita tengok majlis. Kalau kita, for me I don't stress on my guys. Kalau ini majlis, korang kena, for me just, tapi macam saya cakap, nak kena jaga bahasa-bahasa tu dari segi mungkin tak boleh dipakai, boleh terpakai kan, you know, yang kurang ajar jangan masukkan lah kan. Tapi dari segi ayat-ayat tu saya rasa korang go je, tapi make sure korang ada alas lah. Betul, For me tu, betul. nanti too stressful. Ini ayat boleh pakai tak boleh pakai. Aku, gua lu, semua tak boleh pakai. Nanti jadi macam stress. Tu just say je. Bila you tengok macam pakcik tak kena cakap gua lu kan dengan pakcik tu kan. Mesti cakap cik saya Tapi kita tengok timing tengok timing je juga, lah. yes. Takkan cakap dengan pengantin nak cakap Gua lu tak boleh okey. kan. So, lu okey tak lagu ni? Gua okey tau. Tak boleh kan. So depends on keadaan tertentu lah, situasi lah, situasi yes. majlis itu tersebut. Oh, okay, alright. Kalau kita lihat tadi, kita dengar tadi bagaimana mereka luahkan perasaan mereka, pengkongsian mereka sebagai seorang host. Nanti kita akan juga dapat lihat bagaimana mereka akan tunjuk bakat mereka melalui cabaran Broja dan Sizi. Kita ada cabaran tau untuk korang. Tak ada cabaran untuk korang, Nanti kita ada surprise. korang nak cabar kita, can. Kita ada cabaran khas untuk you all, tapi kita berehat dulu. Selepas ini dalam segmen seterusnya, jom bongkar. Orang sini banyak cerita kita. Dengarkan lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Borak Seni 3 episod Suara Emas dibawa khas oleh ejen hartanah Propnex Yasmin. Hebat. Nak beli rumah, nak jual rumah, tidak tahu bagaimana untuk menguruskannya. Pemilihan rumah yang terbaik untuk anda dan pastinya prosesnya, carilah ejen Yasmin Hepburn Hebat dengan hubungi di talian 9051 9015. Betul tu. Cakap pasal rumah Roger Ya, saya. Adakah ciri-ciri rumah awak? Apa awak suka? Rumah macam mana awak suka? Hey, tak ada kena-mengena dengan episod ni tau. Kita tengah cakap pasal ejen sekarang Jadi saya nak tahulah apa awak suka. Ciri-ciri rumah awak. saya adalah pastinya mansion. Mansion, amboi. 10 bintang, 10 tepi bintang. laut, jambatan sendiri, Betul. road sendiri, gate sendiri. Awak kan dekat luar negeri, boleh travel sekarang tak Jadi, boleh? nampak awak jadi senang. Awak tak payah masuk rumah tu. Kenapa? Yang terpilih, bukan Yang peluang, terpilih. tapi dipilih.
terpilih. Saya tak terpilih. Selalu saya memang tak terpilih pun. Mestilah semua rumah idaman kita kan rumah besar, landed house. Rumahku syurgaku kata orang. Betul tak? Yasmin kita ni dia boleh buat. Awak pernah guna Boleh. pengikmatan Dia Yasmin? pernah open and close deal untuk land Wow. house. Jangan ada Bagus cara tu. apa ejen Melayu tapi dia buat semua commercial. Wow, kasih saya idea ni pastilah. untuk rumah future house saya nak tanyalah kita punya tetamu undangan kita apakah ciri-ciri yang harus ada sebagai seorang host yang disukai ramai atau yang berkualiti? Ada tak ciri-cirinya? Kita pun nak tips sikit ni. Kita nak tips orang nak dengar. Kita pun tengah host kan, kita nak tips. Aku pun nak tahu juga. Kira yang untuk majlis yang kita buat, saya rasa tipsnya adalah untuk berani lah. Jangan takut pergi dekat tetamu yang datang kerana itu yang penting interaction between the guest tu yang penting. Lagi-lagi bila pengantin for us lah, majlis orang kahwin pengantin dah pergi tukar baju, tukar pakaian. Jadi kita yang kena mingle dengan tetamu. Jadi as a start mungkin rasa segan kerana kita tak kenal tetamu yang datang. Diorang pun tak kenal kita. Betul. Jadi as a start memang segan, tapi kita kena beranikan diri lah. Pergi sana tanya nama diorang, buat certain jokes. Jadi pelan-pelan mereka akan kira bond dengan kita. Jadi majlis akan meriah lagi lah kalau semua happy macam gitu. Kalau soalan yang dia ajukan tadi, saya rasa bunyi dia lain. Kalau maaf kalau salah ajunya macam soalannya macam ciri-ciri sebagai betul, pengacara. ciri-ciri, Okay. ya. For me as boss of Arjuna Entertainment, saya tak memilih dari segi handsome, cantik. Okay. For me, I choose dia berani tak berani. Tak ada. Kenapa? berani. Saya lulus lah. Kenapa Dia berani biasa? tak berani itu je. Macam Barin cakap, dia willing to mingle, dia daring Yes. to move forward. Keyakinan dia mesti keyakinan bagus, mesti ada. Confidence dia mesti ada. Itu tak kita. Anggota Arjuna Entertainment kita semua ada lain-lain perangai. Yalah betul lah. Perangai. Perangai apa tu? Lain perangai macam watak-watak lain-lain macam kita ada itik lo, itik Syam Donald dia bagi itik. Kenapa panggil itik dan duk so, kita akan berbual macam so Kreatif. this kind of thing. So Kreatif. this Donald. So Pau. So we got a lot of different of kind of characters. Dulu ada Syah. Ada Syah, very pemalu, very shy kind DJ. Rambut dia panjang. Tutup muka. Ini aku berbual dengan DJ kau, dia faham tak faham ni? Dia faham. Dia tak ada reaction, Dia tak ada reaction. Kau berbual dengan dia takkan fahamnya. Ini berbual aku ni faham tak faham ni? Itu kata orang distinguish yourself kan, macam identiti tersendiri. Yeah, Jadi orang yeah. tahu, oh ini Arjuna, ini Ibrahim. Yes. Tak apalah, dia bervariasi. Dia bervariasi. Campur. Ya, tadi apa ada Dak Lasha. Kalau awak apa? Kalau awak cakap. Tak nak. Tak cakap. Ada secret ke? Lain macam je cakap Syah kita boleh join perangai joke lah. saya dia orang kata saya ni macam MC Diva. Kenapa nampak lah, tak ada? Azwan Ali. Tak ada, bukan. Macam Azwan. Saya tak mengacara pasal saya ni tinggi orangnya. Okay. Jadi bila saya berbal, Betul, awak tinggi. saya meninggikan pula hidung saya. Dah orang ada dinding hidung tinggi. Orang akan Sombongnya. Tidak. Kadang-kadang memang tinggi lah kan. Saya pernah kena label saya pengacara hidung tinggi. Betul serius? Pernah. Pernah mesti ada. Macam senyum pilih orang. Bukan peluang tau, pilih orang. Adakah itu tema kita pada hari ini? Pastinya bukan. Okeylah. Kita dengar orang luar pula cakap. Saya sempat interview orang luar. Apakah ciri-ciri yang mereka carikan host-host untuk majlis mereka? Kita dengarkan. Orang sini banyak cerita kita dengarkan lagi. Kita kupas dan terus kita bongkarkan. Selamat malam Hamzah. Okey, pendapat Ilyas bagi soalan ni apakah ciri-ciri host atau juru acara yang anda mahu dalam majlis? Okey, bagi Ilyas, as simple, I want it to be engaging and also with humor. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Ciri-ciri seorang host atau juru acara yang saya inginkan harus pandai berinteraksi dengan penonton-penonton, pandai membuat lawak yang beralas dan juga pandai berspontan agar penonton-penonton tidak merasa bosan. Okey, terima kasih di luar sana tu kawan-kawan, orang-orang kita temuduga. Itulah ciri-ciri mereka yang apa Arjuna dan Ibrahim cakap tu, keyakinan, keberanian, yang quality, pastinya kreatif. Okey, tapi kita nak cakap pasal Arjuna Entertainment pula. Perjalanan anda. Setahu saya Arjuna ditubuhkan lama.
Lama Kalau ada di IG betul? Di sosial media ada Jadi Ada di sosial media? Facebook kita mau on to Facebook. Saya tahu DJ Ibrahim Noor je. Ya. Itu memang official lah. Itu saya. Official. Ya. Okay, alright. Bagaimana boleh tercetusnya idea Arjuna ni sebenarnya untuk tubuhkan syarikat perkhidmatan DJ karaoke ni? Sebenarnya semasa saya bertugas di kerajaan satu swasta kerajaan pemerintah, di situ mulanya saya diberi peluang. Macam saya cakap tu peluang tu kan. Saya ni memang very talkative guy lah. Dari segi zaman sekolah apa semua. So bila kat kerja pun memang very senang cakap, senang berbual, senang bercampur dengan orang semua, makcik-makcik, abang semua. So bila officer saya suruh jadi pengacara di satu majlis hari raya, percubaan hari raya. That is where I start my host on stage. Then nobody teach me. Tak ada orang ajar pun. So, Selalu bermula dengan percubaan raya kan? senang lah. Kan common kan? Tapi zaman kita dululah. Selalu senang. kita kena host percubaan raya. Ya itu je kan. Apa Platform. Platform apa start. okay, So okay. either you nak tak nak. Betul. Betul lah. You diberi peluang, you nak tak nak. Ini peluang bagus ni. Tapi I tanya dulu, banyak soalan jugalah. Banyak soalan. Pasal apa? Siapa penonton dia? Siapa yang datang? This kind of thing. So officers tak? Ada gini tak? So for me I scared because first time kan. Tak apa, tak ada. Kita je. Banyak main kita. Kat sisi kan. Dia orang banyak orang. Ramai lah. Tapi alhamdulillah macam saya katakan, saya more untuk Malay. Macam Ibrahim more untuk English. So for me, if I on a stage, saya banyak berbahasa Melayu. Jadi senang untuk saya kata orang mengacara di majlis orang. Apa kata orang? Hari Raya. Diberi peluang kan. Hari Raya saya suit lah Hari Raya punya. That is where I start in 1999. Belum register lagi, belum apa-apa dengan Arjuna Entertainment. Saya start dengan nama DJ Amui. Muid, saya nama Muid sebenarnya. Saya Amui. Kawan-kawan Cina saya panggil Amui. That is where I start with DJ Amui. So bila officer saya panggil Arjun macam cakap pahlawan. He's an Indian officer. So he called me Arjun pahlawan India kan? Betul. So that is where Arjun tak best lah, Arjuna. So I start from 2000 nanti 2001. Kira stage name lah tu Arjuna. Stage name from there I start Okay. my name until now. The rest is history lah kata orang Yeah, that is history lah. Daripada tahun 1999, hampir 22 tahun. Yeah. Wow, Tapi bertahan registered for Arjuna Entertainment since 2003. Lama juga tu bertahan dan masih lagi masih Alhamdulillah, relevan lagi. Alhamdulillah. Masih relevan lagi. Itu yang saya pastinya nak tubuhkan syarikat dari segi DJ karaoke atau in media industry bukan senang. Betul? Betul. Dia boleh dikatakan sebagai kompetitif. Semua orang buat. Semua nak tunjuk yang terbaik dan semua juga kejar pelanggan. Jadi itu juga terpulang pada pelanggan. DJ host siapa yang aku nak untuk majlis betul. ni. Dia kalau macam dah terbaik, kalau host tu sebenarnya buat yang terbaik Aziz, sampai bila-bila lah dia ke situ ke sini, kawan makcik jiran tetangga pun akan book you. Betul. Yes. Saya teringat lagi awal-awal saya lihat konsep DJ perkahwinan ni pada tahun 1990. Betul tak? Betul. 1990 tu baru saya nampak, masa saya kecil lagi. 1990 tu saya nampak perkhidmatan DJ karaoke disediakan untuk majlis perkahwinan, tapi dulu pakai kaset. Betul. Itu time saya tukang angkat. Kan? Jadi dia ada assistant tau. Dia berbual. Ya, dia ada deck tu. So lagi satu dia ada earphone dengar. Okey lagu ni nak dimainkan. Pause. Main lagi satu. Kadang lagu tu terlepas. Challenging bukan senang tau. Bukan senang tau. Dan bila kita lihat sekarang dah masuk MP3 lah. dah senang. Wow, teknologi kita. Dulu kau pernah buat pakai kaset? CD. CD yang kau My ingat time dah is CD. CD lah. My time is CD already. Tapi when I before 1999 I work as a driver. So one of the DJ Arwah, I forgot the name. So that is where he started to call me as a assistant untuk prepare and everything. That is where VCR. Kata VCR besar kotak ni. Yalah. Bukan CD, VCR. VCR lah. I think few bags I have to carry from South Station. That's Rasa why I tu started aku then boleh the dengar voice macam betul-betul macam MK25, MK25. Daripada anda semua. Kan. That's why I started, wow, how to be a DJ.
That is why I start. Sedap lah dengar. Suara dia sedap. Macam saya cakap, tak kena dengan personality dia. That's why I don't like. People say, DJ mesti nak handsome, mesti nak jambu. No. For me, Tidak. that is not. Dia yang penting suara, presentasinya mesti kena baik. Okey, Ibrahim pula. Ya. Bermula sejak tahun 2012. Ya. Apa yang buat anda minat dia dengan bidang MC ni? Okay. Pada masa tu saya belum mengenali Arjuna Entertainment. Saya time tu baru habis NS. Tengah cari kerja. Then dekat Facebook saya kawan dengan anak Arjuna, Kiki. Nampak Facebook Kiki post ada vacancy, siapa-siapa nak jadi DJ, nak jadi MC di Arjuna Entertainment, boleh PM. Jadi saya try lah. Audition tak? Kira ada audition audition dia datang juga, interview Jadi bila Juna panggil PM cakap datang kat rumah dia untuk interview ataupun audition, saya pergi dengan kira that day ada 4 orang juga lah, 5 orang juga yang datang untuk audition tu. Jadi on the day tapi saya datang malam. Dia ada 2 timing. Ada 2 timing lagi Ada timing lagi tau. Tak nak ramai-ramai masuk rumah. Macam mana you buat audition tu? Macam mana tu? Pemilihan dia macam mana tu? Bagaimana anda nilaikan dia? Saya cakap I kasih peluang pada mereka yang minat. So there's more to like question and answer rather than I dengar suara dia. Okay. I kasih peluang. Walaupun suara dia macam aku nak jadi DJ tak kisah. Pasal dia macam bercakap kita ada macam-macam watak. Betul. So I don't mind to put him in, can be a DJ, not MC. Pasal kita ada 2. I kalau booking more to booking, kalau orang booking DJ, my entertainment, I tak taruh orang tu seorang dekat konsol. I akan put 2 person, satu DJ, satu MC. Okay. So that's my style. Not only one DJ come down with a laptop, berbual, kau DJ, kau berbual, kau DJ. Stress. Tak boleh lah. Guys, tak boleh. Betul. So I put a DJ and MC, 2 person. Wow. Tengok tu. That's my style. Kalau kau tak boleh berbual, kau tak boleh suara, kau pergi. Mula Ibrahim is DJ. Oh, DJ also. He's not MC, he's a DJ. Then one of them, I think he take a power tak dia, I pull him in to MC with me. No, tak apa, boleh. That is why I start. Start daripada DJ. Menggigil lah Dia DJ. I pull him as a DJ. So bila kena paksa menggigil lah Menggigil lah. Gigil. For my batch lah, yang 4 orang tu, kita pergi rumah Juna, audition, berbual. Itu kira 1 week sebelum raya. Bulan puasa. Bulan puasa. Then I remember that after hari raya, hari raya show, after that 2 weeks or 3 weeks hari raya show, and it's Revelina. Revelina is the artist that lamanya jadi MC. Jadi DJ. DJ yang pegang suara 3 budak tu tau. Yalah. Don't worry, confident. Ibrahim buat tu. Wow. Kita datang audition macam hari ni. Next week dah buat event. Tapi tak tahu macam nak handle sound system semua. Betul, seriously. Tapi tanya Juna, betul ke? Betul. Next week event. Next week event. No time for me to teach you. Pergi sana, kau belajar lah kat situ. On the job thing lah. That is where I can see this fella macam really put his effort in. Passion. Okay, dah nampak. Okay lah, dia from the artist. It's not that easy. Pasal time bulan puasa, tiba-tiba macam Brian cakap, lepas Rise minggu dah ada keluar. Dan aku pun dah tak ada time nak pergi, nak recruit orang, nak cari orang, nak ajar orang. Ini mid naik, ni low turun. Dah tak ada time. Betul. So on the spot I teach them lah. Cakap pasal cabaran ni semua kita pun nak tahulah apakah cabaran anda sewaktu host majlis yang sangat sulit yang pernah anda hadapi. Macam what is the most, kata orang tu, cabaran yang sukalah untuk anda sebagai seorang host. Lepas tu nak cover lah during the during the host event ni semua. Dia bukan kenangan pahit lah. Dia menjadi kenangan manis, tapi cabaran yang tak boleh lupakan. Cabaran okay, dia tak boleh dilupakan. Untuk for me is my first time MC. My first time MC memang tu tak boleh lupa. Itu dah berapa bulan buat DJ, lepas tu dah Arjuna tarik jadi MC. Jadi MC dia on the day is tak tahu apa nak cakap, then even holding the script, berbual depan orang. And that one is not professional lah, tapi on the first day dah tak tahu apa nak buat, so baca script. Itu yang betul-betulnya stress lah. Dengan itu takut juga nanti orang marah pasal kita punya percakapan tak bagus, kita punya lingguknya tak bagus. Tapi Alhamdulillah
So far okay lah. On that day, On the day, I yeah. think I remember is at Holland Road. Yang Hashima Yon, pelakon Hashima Yon. Seniwati. Bukan Seniwati, yang Hashima, yang Anja. Oh, okay. Yang kakak yang berlakon kat Suria tu. Hashimah Hamidun. Hamidun lah. Hashima Yun seniwati Dia tu. anak Zara. Dia ni anak Spanyol. Oh, Hamidun. Hashima Yon Denny. Hashima Hamidun, yes. That is anak Zara dia yang kahwin. Jadi dia first time jadi MC. I even told macam everybody that this is my kata orang my new guy, baru belajar. Dia terus tepuk tangan dia tak silap aku. Aku I remember dia tepuk tangan at the end of the event. So that is where Brian makan semangat. Semangat. Orang-orang yang datang ni dia tepuk tangan walaupun baru nampak Brian minta maaf kalau salah silap. Then of the show lah I remember tangan. That is where Itu macam beri semangat kata orang. ya betul. For you to keep on going lah. Yeah. Actually kalau audience bagi kita semangat pun kita rasa macam kata orang tu very motivated. Ya betul. The show. Itu sebagai respon lah. Ya, betul tak? Respon Betul, respon. daripada audience juga memberikan semangat. Itu yang kita perlukan sebenarnya. Okey, cakap pasal cabaran ni kan. Pernah tak korang buat kelakar tapi tak kelakar, korang ketahui sendiri? Macam dia buat kelakar lepas tu orang tak ketawa. Kita ketawa lah. Pernah tak? Buat kelakar tapi tak ketawa Tapi macam tau. starting lah. orang tak kenal tu lah. Macam kita cakap first starting tu macam ada sikit lembab lah. Orang nak respon pun kita pun tengok macam tak apa Prem, just go je. Go lagi. Kena warm up lah kan. For warm up lah, for start definitely macam Prem cakap kita tak kenal kita pun tak kenal dorang. So nak tarik dorang, nak pull them in tu dah sikit susah. Tapi lama-lama kelamaan saya rasa macam bila part kita buat, orang dah kenal kita dah, lama-lama dorang respon. Okey, cabaran kita sudah bermula. Saya tunggu-tunggu ni sebenarnya. Cabaran Broja dan Sizi. Cabarannya senang untuk korang dua. Kerana korang ni seorang minum dulu. Minum silakan. Saya pun tengah kita nak ada minum juga sebenarnya. air ni sebenarnya. Saya pun dah minum juga ni. Sedap tak air ni? Sedap tak air dia? Pendengar mesti tanya tu, air apa diorang minum ni sebenarnya? Ini sebenarnya My one is kelapa, air kelapa gula Melaka. Power ni. Very refreshing kata orang. Saya punya very nice. Really very nice. Memang very nice. Ya. Pasal dia very nice, dia really very nice. Okay, aku punya is super cooler lah. Super cooler. Tapi super cooler dia beza sikit. Dia tak manis, ringan. Okay, best. Macam blended well lah. Awak punya Ibrahim? Tapi punya durian. Durian well blended, very smooth. Aku kena appreciate lah durian ni. Tak tahulah. Dia tak minum durian. Tak tahu kenapa. Dia tak makan durian lah. Dia makan ke tak makan? Durian. Boleh bau durian tak? Boleh bau durian tak? Tahu pun tak boleh. Saya janganlah menjadi musuh. Cabaran kasi minum kan. Bukan ya. Kasi minum. Okey, sebenarnya ni air-air juga yang telah dihidangkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? One play on. Wawan. Dari siapa air ni, Wan? Esconata. Esconata. Terima kasih lah Esconata. Okey, terima kasih kepada Esconata. Inilah air-air yang dihidangkan lagi-lagi lepas buka puasa ni kan. Oi. Betul, lepas buka. Sedap. Kita belum buka je. Okey. Korang jangan lepas daripada cabaran kita ni. Okey, cabarannya senang sahaja. Okey. Ini adalah perkataan-perkataan yang dipetik dari bahasa Melayu kita yang boleh digunakan suatu majlis. Kalau mungkin korang pernah dengar lah. Tak pernah dengar, dari korang belajar. Okey, jadi kita akan bagi dua kumpulan. Boleh. Kumpulan Azi dan Arjuna. Tapi you kena test dia lah. Kita test mereka. I test Arjuna. Betul. You test Arjuna. Saya test Arjuna. Awak test Ibrahim. Saya test Ibrahim. Betul. Okey. Bila kita sebut nama perkataan ni, you kena cakap maksud dia tu apa. Maybe in English pun boleh lah. Okay. Minta maaf ya semua. Okay. Boleh. Okay. Kita nak mulakan dengan Aziz dulu lah. Okay Arjuna. Okay, Apakah maksud perkataan wadah? Wadah. Bukan wadi Wadah Bukan wadi Macam lambat pula aku yang ni datang. Wadah-wadah yang dah telah diberikan. Macam something like that lah. Wadah-wadah. Dari dekat perkataan tadi yang kita sebut. Tema kita tadi. Wadah-wadah yang telah disenaraikan. Wadah-wadah yang telah diberikan. Apa tu sebenarnya? Apa tu? List lah. Something like list of ni.
Persiapan. Peluang. Peluang. Platform. 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 Wadah. 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 Okey. Boleh lah, Boleh lah. Boleh Boleh sikit lah. lah. Ya. Okey lah. Ibrahim pula. Pemangking. Pemangkin. Ya. Aku nak dengar. Kau cakap lah. Aku tak belajar ni. Kat sekolah tak ada ajar pun. Tak jadi. Macam tadi Arjuna kata, orang tepuk tangan kat Ibrahim. Wah, itu telah apa? Itu apa sebenarnya? Semangat. Pemangkin semangat. Apa tu pemangkin semangat? Dia macam perubahan. Dia perubahan situasi tu yang menjadi positif ataupun increase something. Menaikkan lagi taraf tu. Pemangkin semangat. Okey. Alright. Perkataan Sekarang seterusnya. Arjuna pula Okay. Garis miring. Garis miring itulah slash tu lah. Wow, pandai. Tadi budak tu cakap hyphen. Diamlah. Garis miring ni lah. Ni macam ni tau. Macam Oh, okey, garis miring. Okey. Deria. itu je aku tahu. Deria. Okey, deria. Census. Wow. Saya pun tak tahu tadi. I don't know what's that. Just Orang now. Melayu pass Oh, Pass mesti lah. flying colour. Okay. Okey. Arjuna. Ni. Penyangga. Penyangga. Ya, penyangga. Penyangga macam kasar je. Bukan tu. penyangga. Tu Bukan. Aku punya main pergi sana tau. Penyangga. Penyangga. Ya, penyangga. Ada ni clue tak? Penyangga tak pernah pakai pun word tu kan. Oh, selain daripada tetamu-tetamu kita di majlis hari ni, tukang masak yang ada, juga penyangga-penyangga yang turun. Macam service provider gitu. Bersama anda hari ini, membantu anda hari ini untuk kemaskan pinggan. Kendarat-kendarat. Yes, hampir situ. Almost. Pembantu. Hampir. Ya, ada orang yang Pembantu. bantu. Ya, pelayan, dia pembantu. Pelayan, pembantu. Atau kendarat-kendarat ni Kendarat-kendarat. penyangga majlis. Penyangga. Okey. Okey. Laman sesawang. Laman sesawang. Okey, kalau anda ingin lebih tahu tentang Arjuna Entertainment, anda boleh bukan hanya di sosial media tapi juga anda boleh mengikuti lunsuri laman sesawang kami. Website. Yes. Correct. Sesawang Ya, okey. Yang terakhir sekali Dia untuk duduk lah. duduk. Kita kasih duduk. Aha. Okey. Apakah perbezaan antara Baharu dan baru. Ni baru tu. Biasa dengar kat warna dia sebut pasal baru dan baru. Baru. Betul. Saya pun baru dengar 2 hari lepas espresso warna. Betul lah. Aku dengar baru. Yes. Baru dan baru. Ya, Tapi aku tak tangkap. baharu dan baru. Ramai yang tak tahu. Dan tahu dan tak tahu. Tak tahu gunakan lah di mana. Betul. Ada. Baru. Give up. Dah give up. Give up. Okay, sebenarnya kalau baharu tu dia macam satu kata subjektif tau. Baharu tu new. Baharu. Baru tu kira waktu. Saya baru beli kereta baharu. Saya baru. Baru means just waktu. Okay. Baharu tu is new. Tapi kerana konteks sekarang tu lain, semua guna baru tu baru. Ya. Saya Baru. baru beli kereta Saya pun baru. tahu Padahal is baharu. Okey, itu saja. Perbezaan dia Itu perkataan-perkataan yang mungkin you all boleh gunakan. Boleh. Kan? Saya pun tengah belajar ni Kena sekarang. belajar. Terima kasih juga pada Baru belajar. Terima kasih juga pada orang ayat-ayat ni banyak kita tak pakai. Betul. Itu sebenarnya objektif borak Tanya, sini. tanya, Semua tanya. belajar. Semua belajar Ilmu. sama. Ada lagi sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi tapi Tak okey lah nantilah. Nantilah. Cakap pasal belajar, cakap pasal kata orang tu untuk mempelajari sesuatu perkataan yang baru. Aha. Kita pun nak tahu tips-tips untuk menjadi host yang baik. Untuk tak kira lah majlis ke atau apa-apa kata orang tu majlis kahwin, apa-apalah corporate ke. Adakah tips untuk menjadi pengacara yang baik atau kreatif? Saya rasa tipsnya adalah macam tadi kita dah cakap kan, adalah berani dan terus mencuba. Kerana setiap majlis majlis lain. Kerana cara nak tarik tetamu tu lain. Jadi tipsnya kalau nak ada, there are no standard tips lah. Pasal selalunya majlis lain-lain. So especially macam saya katakan, show itu lagi lain. Pasal show adalah di mana kita harus spontan. Dengan semua orang menyaksikan Karina kita kat atas stage, itulah kita dengan
mungkin management ada problem macam ada family lucky draw, habis diorang ada some delays. Jadi kita yang kena layan tetamu. Jadi itulah saya rasa tak ada standard tips lah. Saya rasa kena terus cuba, jangan don't give up lah. Memang susah untuk buat MC, tapi kena biasakan diri. For me, be yourself lah. Be yourself lah, better lah. Be yourself, you know, and ambil orang kata orang punya teguran. Teguran, you know, jangan rasa macam kau betul. Aku betul apa aku cakap? Tu tak boleh lah. Teguran orang kadang-kadang macam, you know, you can take that teguran untuk improve yourself. That is my style lah kata orang. Okay, mungkin anda ada social media yang mungkin nak kongsi. Tempahan masih dibuka? Buka lagi. Boleh lagi. Masih buka. Jadi kalau mereka minat untuk mengambil perkhidmatan anda bagaimana? Boleh pergi ke Facebook kami, iaitu Arjuna Entertainment, Facebook, ataupun kalau nak Instagram pun kita punya personal page lah. Buat saya Muhid Arjuna, MUHED Arjuna ARJUNA. Saya DJ Ibrahim No. Okay. Alright, dengar tu. Okay, Aziz. Okay. Kita pun sekarang ada soalan yang terakhir untuk anda berdua. Kita pun nak tahu apakah harapan anda berdua sebagai host majlis dan memberi inspirasi kepada semua penggiat di luar sana. Adakah pesanan atau harapan? Pesanan untuk teman-teman host anda dekat luar atau yang nak jadi host? Okay, kepada semua host ataupun yang ingin menjadi host, teruskan lah. Walaupun sekarang sempena musim COVID tak banyak job, tapi don't give up lah. Mungkin ada cara lain lah. Macam ramai orang juga kalau tak ada event, they start macam podcast. There are a lot lah, YouTube. So don't give up lah. Dan dengan walaupun job kurang, tapi alhamdulillah masih ada job lagi. Dan COVID pun insyaAllah akan getting better. Ya, insyaAllah. Lagi-lagi dengan vaksin dah ada. Jadi dengan vaksin, even majlis dah naikkan number of guests to 250 pasal ada vaksin. Which means that in the future there will be more events lah yang insyaAllah kita akan buat lah. So pada mereka yang baru saja belajar mengacara, tak kisah di sekolah ke di mana-mana, jangan give up and continue learning. And the main thing is experience lah. You cannot learn a lot of things from the books, tapi boleh kena pergi kat event, belajar daripada situ, belajar daripada kesilapan. Betul. That's where you actually get to learn a lot. Setuju? As for me, kata baca for me, kalau boleh kita sama-sama lah support each other. Dari segi apa-apa pun, jangan jatuhkan, jangan putung wire. Okay, jangan perkataan baru putung wire. Jangan kacau rezeki orang lah kata orang. Just doakan antara satu sama lain semoga maju. Pasal rezeki tu mana-mana ada. Semua orang ada rezeki masing-masing dan ditetapkan awak yang rezeki. So jangan kacau rezeki orang. Doakan antara satu sama lain, support each other. For me is like that way lah kata orang, is better lah kata orang. Pasal benda ni takkan habisnya. Betul. Bila datang. Sorry to say, last time when I pick up tu, Saturday ada 4 booking, Sunday ada 5 booking for me. Alhamdulillah I kasih rezeki pada orang lain. Kongsi Kongsi. I tak ada macam rasa macam ini aku punya, aku nak buat seorang. Bagus. I cannot do alone with Ibrahim. I must push to everything. Itu memang sepatutnya. So we support each other lah. Jangan ingat pasal kau punya rezeki. So for me, doakan antara satu sama lain dan kata orang support each other. Tujuh ajar lah kata orang yang baru-baru. Don't forget where you start. Betul. For me, don't forget where you start because it shows that if you forget that where you start, nanti you akan rasa macam mengkar diri, bangga diri, hidup tinggi. Tadi hidup tinggi. Rasa tak? Saya budak baik, okay? Tapi it's good. So that's the best thing kata orang for me. Learn it from each other. Yep. Dan saya juga percaya tentang collaborating is better than duplicating. Macam kita lah, kita tengok macam tadi Arjuna kata, ada rezeki lebih kita kongsi. Jangan sombong diri dan juga jangan hidup tinggi.
Okey, alright. Selit sikit. Kita sudah pun berada di hujung rancangan. Pengacara untung tinggi nak undurkan diri. Okey, mudah-mudahan melalui episod kali ini dalam podcast Borak Seni kita dapat belajar dan dapat ilmu serta informasi yang baik dari dua pengacara kita iaitu Arjuna dan Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih. Kerana sudi kongsi ilmu dan berada di studio kami hari ini. Okey, terima kasih dan semoga anda di luar sana juga faham dan dapat merasai cabaran tentang perjalanan mereka dan ingat program podcast ini hanya sekadar hiburan sahaja. Yo. Betul. Jangan lupa untuk like dan share media sosial kami di Facebook atau Instagram Variasi Performing Arts dan lusuri ke laman www.variasi.sg. Yo. Terima kasih kepada penaja kita iaitu Ejen Ejen Hartana Hartana. Propnets, Yasmin Hepburn Hepburn Hebat. Hebat. Okay. Kalau terlepas untuk tonton episod yang lalu, silalah ke saluran YouTube kita atau Spotify Variasi Performing Arts. Yep. Moga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Dan Roger? episod seterusnya kita tidak bertugas di dalam studio dan tak tidak berada lagi. di podcast kerana hari ini musim edisi Ramadan tapi episod yang keempat kita edisi Hari Raya secara langsung live talk show kita pada 29 Mei Sabtu jam 8 malam dalam segmen Raikan Raya. Sabar nak raya. Siapa pengacara? Siapa pengacara dia? Pengacara itu tinggi ni juga. Dan bersama seseorang yang selalu pandang. Okeylah, saya Bro je. Dan saya Aziz. Okey, dan jumpa lagi di Borak Seni 3 Inspirasi Seni kita. Jumpa lagi, bye. Borak-borak seni, banyak cerita kita ingin dengarkan. Borak-borak lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Jika hendak orang yang mengenal berbangsa, lihatlah budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Borak-borak mari, kita bergurau dan senda sambil belajar. Jom borak lagi, ini hanya sekadarlah hiburan. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu.